ada ni. Ada Aku Aziz. dalam view. Agak ada Hazman. Okey, bagus. Ada Adam, ada Airil, Alif, Ilhan. Dan juga Hazman tadi. Alright. Mari kita mulalah. Sekejap ya, saya nak check. Pedak ni baru ada 2 orang je masuk. Sekejap ya. Saya ada bagi link dalam Telegram. Holish masuk lambat sikit. Okay, no worries. Sekejap ya. Link Pedak tu saya paste sekali lagi dekat chat. Dia terus masuk. Sekarang ni baru ada 3 orang. 3 orang pagi ni saya pakai mikrofon lain, suara saya clear tak? Boleh dengar suara? Sekejap. Okay. Thank you. Thank you Ilhan. Thank you Azim. Alright, mari kita mula. Sebab Holish kata dia masuk lambat sikit. Pagi ni kita nak tengok pengenalan kepada bab 2 iaitu struktur dan fungsi daun. Dulu struktur dan fungsi daun ni dia adalah satu subtopik kecil. Ya. Tak apa, saya test mikrofon. Alright. Okay. Thank you. Ya. Tak apa, saya test mikrofon. Alright. Okay. Thank you. Apa yang sebut tadi? Dulu struktur dan fungsi daun ni adalah satu subtopik kecil. Tapi bila kita teliti balik sukatan, kita dapati nak cerita pasal daun ni saja, cerita dia ada banyak. Peranan dia dalam pertukaran gas, peranan dia dalam fotosintesis. Jadi disebabkan daun ni walaupun it is a very humble organ but it has a lot of important and complex function. So kita naik taraf struktur dan fungsi daun ni dalam satu bab yang tersendiri. Okay, hari ni kita nak tengok dua sahaja persoalan yang kita cuba jawab hari ni, iaitu bagaimanakah struktur luar daun dan struktur dalaman daun. Basically kita kena identify dan boleh label dan boleh menerangkan fungsi struktur luar daun dengan struktur dalam daun. Sebab itulah bagaimana. So kalau apakah kita hanya lukis dengan label, tapi bagaimana kita kena tahu describe struktur tersebut. Dan yang kedua, apakah organ utama pertukaran gas dalam tumbuhan. Kita akan belajar dan berbincang mengenai struktur stoma, iaitu liang utama yang berfungsi untuk pertukaran gas. So kita mula dulu. Okey. Untuk daun, daun bila kita tengok struktur luaran nanti, external structure of a leaf, dan kita tengok internal structure of a leaf nanti, ada dua perkara yang kita kena tengok. Apakah ciri pada struktur tersebut dan apakah fungsi yang dijalankan yang dibolehkan oleh ciri tersebut. Disebabkan ada ciri tersebut, fungsi itu boleh berlaku. Sebagai contoh, keadaan lamina daun yang lepeh, rata dan nipis memberikan atau menghasilkan satu permukaan yang luas dan mendedahkan sel-sel yang mengandungi kloroplas untuk menyerap cahaya matahari. Jadi disebabkan lamina daun ni lepeh dengan rata, kalau kita tengok gambar kita nampak daun tu almost translucent. Sebab apa? Sebab cahaya boleh menembus dari upper epidermis sampai ke lower epidermis. Dari epidermis atas sampai epidermis bawah. Cahaya boleh menembusi daun. Oleh sebab itu, sel-sel yang mengandungi kloroplas, bahagian atas, bahagian bawah daun boleh mendapat dan boleh menyerap cahaya matahari. Selain daripada itu, keadaan lamina daun yang nipis membolehkan pertukaran gas yang cekap. So nipis untuk penyerapan maksimum cahaya matahari pun dia ada function. Nipis untuk pertukaran gas pun dia ada function. Tetapi untuk lepeh, rata dan nipis,
ketiga-tiga ni specifically gabungan ketiga-tiga ni untuk membantu penyerapan maksimum cahaya matahari. Jadi maksimum kadar fotosintesis boleh dijalankan. Bagaimana pula dengan fungsi tangkai daun atau petiol? So untuk petiol, dalam PDEC boleh lihat dalam slide ni boleh lihat daun tu kita nampak seolah-olah bergerak. Okey, sebabnya petiol ni dibina oleh seperti yang kita bincang dulu, dibina oleh tisu kolenkaima dan vascular tisu. Selain daripada tisu-tisu lain lah, ni dua tisu utama. Jadi dua-dua tisu ni adalah fleksibel dan berfungsi untuk pengangkutan, especially tisu vaskular lah. Fungsi dia ialah untuk menjadi jaringan urat yang menyokong lamina. Menyokong macam mana? Dalam kes tisu vaskular, fungsi dia adalah untuk menyokong dari segi pengangkutan, whether to transport water or minerals from the root or to transport photosynthesis products to all parts of the plant. Tetapi untuk fungsi tisu kolenkima, sebab dia adalah fleksibel, flexibility of kolenkaima ni dia tak keras macam sclerenchyma sebab dia ada tisu berkayu. Tapi kolenkaima ni fleksibel, jadi daun boleh dipusingkan, can be twisted so that it can face the sun, so that it can the leaf can absorb maximum amount of sunlight. So itu adalah dari segi individual leaf, dari segi daun secara individu. Sifat lamina daun yang nipis, rata dan flat. Okay, nipis, rata dengan flat. Oh, ada tintong sekejap ya. Tapi okay, Emil masuk. Alright Emil. Sekejap ya Emil. Link PDEC saya letak kat Telegram dan juga dekat chat dia. You can access both. Okay. So itu individual leaf. Individual leaf, saya ulang balik sebab Amy baru masuk. Individual leaf, sifat dia ialah leper, rata dengan nipis. Fungsi dia ialah ada dua, untuk penyerapan maksimum cahaya matahari, untuk maksimum fotosintesis. Yang kedua, disebabkan daun ni nipis, jadi gas boleh masuk, diffuse in and out of the leaf. Boleh meresap masuk dan meresap keluar daun dengan mudah. Sifat petiol pula yang dibina oleh tisu kolenkima dan tisu vaskular. Walaupun dalam textbook dua ni, tisu kolenkima dengan tisu vaskular ni tak disebut dalam chapter ni, tapi sebenarnya dalam chapter sebelum ni bila kita belajar pasal tisu asas, perkara ni telah disebut. So saya bukanlah memperkenalkan konten baru, saya basically reapply balik apa yang kita dah belajar dalam bab sebelum ni ke dalam bab baru. Okay. Jadi petiol ni fungsi dia ialah menyokong lamina dari segi transport untuk mengangkut dan juga untuk membolehkan daun mendapat maksimum absorption of sunlight. Bila kita tengok pula organisasi daun as a whole, macam mana daun tu disusun as a whole, kita dapati daun ni disusun secara mozaik, di mana bila kita tengok tile pada rumah kita kan, so petak-petak tile tu disusun supaya tidak bertindih antara satu sama lain. Jadi macam mozaik, lantai mozaik pada lantai juga, susunan mozaik pada lantai juga, lamina daun pun disusun seakan-akan mozaik pada lantai, hampir sama pattern macam mozaik lantai. Setiap layer daun tu kalau boleh tidak bertindih antara satu sama lain. Cuba kamu tengok GIF ni. Bila daun bahagian atas tu tumbuh, daun bahagian bawah tu mula layu, sebab daun bahagian bawah tu sudah tidak boleh mendapat maximum amount of sunlight, so it cease to function. Dia tidak lagi berfungsi, dia layu lah. Jadi daun atas tu nampak, daun atas tu semaksimum mungkin tidak bertindih antara satu sama lain permukaan laminanya. So dari segi luaran, kita tengok kita tengok sifat lamina daun, sifat petiol,
dan sifat susunan mozaik daun. Itu dari segi luaran. Namun begitu, apabila kita tengok dari sudut cross section pula, kita akan mula mengenal struktur dalaman dalam lamina daun. So saya bagi dua gambar. Slide selepas ni ialah gambar yang dalam bahasa Inggeris. Okay, so bermula dengan lapisan paling atas iaitu lapisan cuticle. Lapisan cuticle ni meliputi epidermis atas. Right underneath epidermis atas ialah mesofil palisade. Sila perhatikan keadaan mesofil palisade tu, kedudukan dia rectangle, susunan dia rapat. Kalau kita bandingkan dengan mesofil berspan ni dia punya sel bulat-bulat dan susunan dia pun tidak padat macam mesofil palisade. So walaupun dua-duanya nama mesofil, tapi yang palisade susun rapat, berspan susun longgar. Sebab itu nama dia berspan, spongy mesofil sebab longgar, ada lubang-lubang udara. Okay, kemudian dalam kawasan mesofil berspan ni kita akan nampak ada berkas vaskular atau vascular bundle, atau juga ada setengah reference kata bundle sheath. Okay, so dalam berkas vaskular ni kita akan jumpa xylem dengan phloem, dan right underneath mesofil berspan ialah epidermis bawah, dan epidermis bawah special dia ada stoma. Epidermis atas special dia ada cuticle. Epidermis bawah special dia ada stoma. Mesofil ada dua jenis. Satu yang tersusun rapat kita panggil palisade. Satu yang susun longgar macam span, berongga-rongga, so kita panggil dia mesofil berspan. Okay, ini adalah rajah untuk versi bahasa Inggeris. So cuticle, upper epidermis, palisade mesofil. Please take note the way we spell mesofil, spongy mesofil. Vascular bundle juga dikenali sebagai bundle sheath. Lower epidermis, which we can identify with the presence of stoma and gut cells. Okay, so untuk part ni sebenarnya yang kita kena tahu, yang penting sekali ialah cara nak lukis. So saya nak tunjuk cara nak lukis. So saya tahu tak semua kita ada stylus, tak semua kita guna komputer atau ada kemahiran melukis pada pada kita punya device. So saya cuba emulate as much as I can macam mana nak lukis, dan kita cuba sama-sama lah. Kita cuba sama-sama ya. Kalau tak menepati standard pun tak apa, sebab kita punya medium bukanlah medium yang senang nak lukis kan, medium pembelajaran kita. Okay, sekejap ya, saya cuba masuk dulu. Okay. Okay, so kita sama-sama lukis. Okay, alright. Ya, saya tunjuk saya punya bedek. Okay, as thin as possible. And then kita start. Okay. Ya, yang saya tengah papar dalam pedek sekarang ialah dalam Google Meet sekarang ialah saya punya lukisan So kita lukis sama-sama. If you can, let's do it together. Try as much as you can. Yang penting kita get the gist of it Okay, so mula-mula kita lukis epidermis atas dulu. Biasanya epidermis atas ni saya lukis bentuk square saja, senang. Okay, bentuk square saja. Kemudian tak payah lukis lagi dia punya nukleus apa semua dalam tu. Okay, kemudian the next layer is palisade mesofil. So kita akan buat rectangle susunan menegak. Okay, dan pastikan kita punya rectangle tu rapat-rapat. Okay, if you can, you draw as best as you can. Kalau tak boleh tak apa, it's okay, I understand.
Yeah, I understand if you cannot do it because not all of us have the right device to do it. Okay, tapi saya nak tunjukkan kalau kita nak lukis, kita nak lakarkan rajah, beginilah cara dia. Okay, next ialah kita nak lukis spongy mesophil. So spongy mesophil ni kita lukis bulat-bulat or squarish pun tak apa. Kita try to depict that the arrangement is loose. Kita tunjukkan arrangement dia loose. Okay, ada ruang sebelah kanan ni kosong kan? So biasanya saya reserve untuk lukis berkas vaskular. So saya lukis berkas vaskular, saya lukis sempadan dia dulu. Okay, sempadan dia dulu lebih kurang ya. Okay. Okay, lukis sempadan dia lebih kurang. Okay, and then barulah saya sambung habiskan spongy mesophil ni. Kemudian dalam bekas vaskular ada apa tadi? Oh, ada xylem. So xylem bahagian atas. Okay, xylem biasanya saya buat dinding sel dia tebal sikit daripada yang lain. Kan sebab xylem ni kan berlignin kan. Okay. So saya buat dinding sel dia tebal sikit daripada yang lain. And then dan biasanya bulatan atau bulatan untuk xylem ni saya lukis bulatan yang lebih besar. Okay. Dan flower ni saya buat bulatan yang lebih kecil. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana kita nak bezakan xylem dengan flower dari segi bahagian dalam dia. Okay, kemudian kemudian kita nak lukis pula epidermis bawah. So epidermis bawah kita buat square juga. Okay, kita sekarang nak lukis gut cell. So gut cell kita lukis begini. Okay. Nak tunjuk ada liang kat situ dan ada sel pengawal kat situ kan. Alright. Okay, ini baru dia punya baru dia punya layout of the cell, macam mana sel-sel tu disusun. Okay, kemudian kemudian saya tunjukkan pula kat bahagian dalam tu kita nak lukis apa. So bahagian dalam setiap sel kecuali xylem kita buat dinding sel, vakuol dengan nukleus. Dinding sel, vakuol dan nukleus. Semua ke nak buat? Semua kena buat. Semua sel kena buat. Dinding sel, vakuol dan nukleus. Okay. Dinding sel, vakuol, nukleus. Dinding sel, vakuol, nukleus. Kemudian dinding sel, vakuol, nukleus. Okay. Ini saya buat sampel. Setiap jenis sel tu saya lukiskan satu, kedua. Epidermis bawah pula. Nanti saya tunjuk dekat flower kita nak lukis apa Okay, dan sel pengawal pun sama. Ada Allah. Sekejap ya. Dia tak apa. Kecil dalam dia. Vakuol and nukleus. Okay. Untuk flowworm, sebab kita tahu flowworm is sieve plate atau plat tapis. Basically flowworm dia macam ni Dia punya bahagian dia punya cross section dia ialah sekejap dia tablet ni tak mesra dah lah. Okay. Alright, so basically sieve plate tu macam tu sebab dia adalah tapis, tiup tapis. Tapis. So dekat dalam ni kita buat titik-titik lah untuk menunjukkan flowworm ni adalah sieve plate atau plat tapis. Okay, tapi kalau diagram kamu besar,
kamu boleh lukis seperti yang saya letak dalam petak merah ni ya. Ini adalah sieve plate pula, flowworm. Okay. Flowworm. Alright, so I'm going to label. Okay, take your time to draw. Okay, take your time, it's okay. Okay, this one is upper. Okay. If you have the apalah, pakai teks je lah. Pakai teks lagi senang. Teks. This one. Upper epidermis. And then let's move it. Upper epidermis sudah. Okay, let's put some text here. Palisade mesophyll. And then put here spongy mesophyll. And then sebaik-baiknya lukisan dalam diagram sebenarnya kalau boleh kita punya label tu semua one side only, tapi the best to our ability lah, sebab kadang-kadang kalau one side pun tak make sense juga kan, sebab spongy mesophyll pula. Ya, lower epidermis. Yes. And then gut cell. This one. Sama. And another one. Flow. Oh. Okay. Okay. So this is how you draw cross section of eudicot leaf. Eudicot leaf. Masa lower form dulu saya rasa dalam sukatan sains dia tak sebut eudicot, dia sebut dicot kan. So kenapa dalam bio kita guna istilah eudicot? Sekejap ya, saya tulis eudicot. Because eudicot meaning a true dicot. Ada setengah dicot, pokok dicot, dia sifat-sifat dia lebih dia macam hybrid antara pokok dicot dengan monocot. So kadang-kadang bila kita buat observation pada spesies tersebut kita macam confused, dia ni dicot ke monocot. So dalam bio bila
bila kita discuss certain structures, kita memang mention yang kita discuss ni ialah U-dicot. Itu true dicot, dan kebanyakan struktur daun dicot yang dibincangkan masa kita lower form dulu adalah struktur U-dicot sebenarnya. Okay. So yang penting dekat sini, saya faham kalau kamu tak boleh nak lukis pun tak apa. Cross section, cross section leaf tu, setiap satu layer tu kita kena lukis dalam dia ada dinding sel vakuol dengan nukleus, sebab bila kita observe bawah mikroskop cahaya itu yang kita nampak. Xylem memang dalam dia kosong tapi dinding sel dia tebal. Flower kita nampak macam sieve plate bertapis, so kita buat titik-titik atau lubang-lubang. Dan bentuk guard cell lain sikit lah. Itu je lah. Yang lain tu lebih kurang sama. Nanti saya cuba lukis betul-betul dan share dekat Telegram . Okay. So yang mari kita tengok semua lukisan yang dekat sini. Okay, yang Adam East lukis tu the gist of it dah memang betul dah. Dari segi konsep asas dia memang betul dah. Yang Ilhan lukis ni pun okey dah. Saya faham nak lukis vascular bundle tu tak berapa senang kan. Okay, Ahmad Holish pun sangat bagus lukisan dia, ada label dan sebagainya. Mungkin Holish ni dia ada akses pada device yang sesuai lah. Okay, so I can see that you drawn dinding sel, saya nampak kat situ ada nukleus, good. Okay, cuma vascular bundle tertinggal je nak label vascular bundle, itu je. Spongy mesophyll double L . Spongy mesophyll kita tulis double L. Kalau bahasa Melayu baru satu L, mesophyll FIL. Okay, tapi dalam bahasa Inggeris Holish, please take note spongy mesophyll double L . Okay, ada Arif nak lukis ya Arif? It's okay if you cannot draw, tak apa, sebab kita punya device pun tidak optimize untuk ni kan. Okay, thank you so much. So up until now we have discussed about lamina daun, apakah dia punya ciri dan apakah dia punya fungsi. So fungsi yang rata, nipis, membolehkan lamina daun ni menjalankan pertukaran gas senang nak meresap merentasinya, cahaya pun senang nak menembusinya. So maximum absorption of sunlight and easy for gases to diffuse into the leaf lamina. Whereas for petiole, it functions as the characteristics are it is made out of collenchyma tissues and vascular tissues, so it is flexible and also it support leaf lamina. Untuk petiole sifatnya, cirinya adalah terdiri daripada tisu collenchyma dan tisu vascular yang menyokong lamina daun dengan Hazman, what do you think? What is your reflection, Ilhan? Okay. Arif, sebut tadi petiole tadi. Okay, so petiole dia terdiri pada collenchyma dan vascular yang berfungsi untuk menyokong lamina daun. Sokong macam mana? Sokong dari segi boleh memutarkan daun supaya dapat maksimum amount of sunlight, membekalkan daun dengan air dan mineral daripada akar. Bahan-bahan yang dihasilkan oleh daun juga boleh diangkut keluar daripada daun.
Okey, kalau saya cepat sangat bagi tahu Okey. Oh sorry, this one. Okay, for the next part, kita nak tengok internal structure of a leaf. Oh sorry, saya lupa nak explain. Hari ni saya tak on camera lagi sebab mata saya masih lagi ganjil. So nanti bila mata saya dah tak ganjil baru saya on saya punya kamera Okay, tak apa. Alright. Alright. Okay, tak apa. Yang penting konten kan. Okay. Mari kita cuba untuk struktur dan fungsi bahagian dalaman lamina daun. Petal kita tak discuss. Kita discuss bahagian dalaman lamina daun. Okay, so ada 5 struktur pada lamina daun yang kita dah identify tadi. Boleh tak kamu drag ikon tersebut kepada fungsi atau karakteristik yang sebelah kanan? Sebelah kiri adalah nama struktur. Sebelah kanan ialah function atau characteristic of that particular structure. So can you identify and match? Okay. Boleh kamu identify dengan match. Warna merah tu untuk cuticle nak letak pada petak mana? Warna grey tu untuk mesophyllous spine nak letak kat mana? Epidermis bawah tu kita nak letak kat mana? Okey, siapa seorang? Oh, seorang yang tak jawab tu ialah saya sendiri. Okey, so good. Warna merah cuticle untuk petak yang sifatnya lucinar untuk membenarkan cahaya menembusinya. Very good. Okey, untuk mempunyai stoma itu adalah karakteristik epidermis bawah warna kuning. And then ada banyak chloroplast, mesophyll palisade, susunan longgar, mesophyll berspine, so warna grey kat situ. Okay. So I think one of you terbalik biru dengan purple tu terbalik. Okay. Biru untuk banyak chloroplast, biru dengan purple, biru dengan kelabu tu terbalik. Kelabu untuk susunan longgar. Kedua-dua mesophyll palisade dengan mesophyll berspine ada chloroplast. Tapi main function mesophyll berspine ni ialah to enable diffusion of gases. So disebabkan susunan dia longgar, obviously kalau kita nak compare, mesophyll berspine chloroplast dia kurang berbanding palisade. Tapi main function mesophyll berspine ialah exchange of gases. Photosynthesis tu secondary. So last kali mengandungi xylem dengan phloem is the function of is the characteristic of vascular bundle. So kita tengok satu persatu, kita review balik satu persatu. Cuticle selain daripada membenarkan cahaya matahari menembusinya, it is also waterproof, kalis air. Jadi it reduces atau dia mengurangkan the probability of kehilangan air yang berlebihan semasa transpirasi. Untuk mesophyll berspine, sebagaimana saya sebut tadi, main function dia ialah untuk memudahkan pertukaran gas. Tetapi pada masa yang sama, mesophyll berspine pun setiap satu sel dalam tisu mesophyll berspine tu ada juga chloroplast. Tapi tidaklah sebanyak
mesofil palisade. Untuk mesofil palisade, dia memang main function dia ialah untuk buat buat fotosintesis secara maksimum. Jadi susunan dia menegak, tersusun rapat, betul-betul bawah epidermis. Sebab tisu mesofil palisade ni nak mendapatkan cahaya matahari yang maksimum. Okey, kemudian bekas vaskular mengandungi xylem. So kita dah discuss dulu dalam differentiation and specialization of cells. Untuk menjadi xylem, sel yang nak jadi xylem tu akan mengalami proses lignification atau lignifikasi atau enapan lignin pada dinding selnya, menyebabkan sel di dalamnya menjadi kosong. Dia mati, sel tu mati dan jadi kosong. Cytoplasm tak ada, organel tak ada, semua tak ada. Tinggallah dinding yang diperkuatkan dengan lignin. Jadi dinding xylem yang berlignin ini selain daripada membolehkan membekalkan mechanical support and strength to plants, memberikan sokongan mekanikal, ia juga berfungsi untuk pengangkutan air. Phloem pula untuk mengangkut bahan-bahan organik yang dihasilkan semasa fotosintesis. Sebab bahan-bahan organik ini perlulah dihantar untuk storage atau dihantar kepada bahagian-bahagian yang sedang mengalami pertumbuhan macam dekat tisu meristem ke, ataupun dekat bahagian storage macam buah ke, atau bahagian tuber akar ke dan sebagainya. Okey, so kita dah identify, kita tahu dah ketika mesofil, epidermis atas, epidermis bawah dan sebagainya. Sekarang ni kita nak apply dalam cross section daun yang sebenar. So, saya tunjukkan dekat sini satu cross section daun yang sebenar. Kamu boleh identify tak 5 saja, epidermis atas, epidermis bawah, mesofil palisade, mesofil berspan dan xylem. 5 je. Okay, kalau boleh identify lebih lagi bagus. Okay, tolong identify epidermis atas, epidermis bawah, mesofil berspan, mesofil palisade, xylem. Identify 5 ni dengan melabelkan pada cross section daun eudicot yang ada saya berikan dalam slide ni. Boleh identify tak? Kalau kita buat amali ni, ini yang kita nampak lah. Kan, dia sebenarnya adalah amali. So amali ni, kalau kita tengok bawah mikroskop, kita nampak gini lah. Okay, identify 5 perkara saja dulu. Epidermis atas, epidermis bawah, mesofil palisade, mesofil berspan dan xylem.
Oh, ada yang identify phloem sekali ya? Bagus. Bagus, teruskan. If you can identify more, that is very good. Kalau boleh identify lebih, bagus. Okay. 5 yang basic tu pun okey dah. Oh, saya nampak dah kamu punya strategi. Kamu gunakan pensel untuk tarik garis, lepas tu guna teks untuk tulis nama ya. Bagus. It's okay, take your time. Nak identify ni memang penting sebab ini adalah antara yang selalu kita terlepas pandang lah bila nak emphasize pada student. Saya dulu pun selalu macam terpaksa berpatah balik kepada rajah ni kepada gambar mikroskop ni, gambar under observation microscope ni, sebab amali dia masa buat tu ramai student yang tak berapa mahir lah nak identify kan. Take your time, it's okay. Kalau jumpa yang lebih banyak lagi bagus. Okay. Okay. Okay, most of you have finished already. Okay, ini yang saya sedang pahami di Google Meet sekarang adalah satu contoh jawapan. Okay, kita tengok yang basic dulu ya. Kalau kamu kamu semak kamu punya label, kalau betul kamu tanda right. Okay. Okay, untuk rajah ni upper epidermis tu kedudukan dia betul. Okay, upper epidermis betul. Give yourself one tick. Okay, ni siapa punya ni? Hazman punya. Okay, Hazman boleh bagi tick dekat kamu punya upper epidermis betul. Okay, mesophyll palisade pun betul. Okay, xylem betul. Okay, saya perasan ramai yang ingat kedudukan xylem tu dekat phloem ya. Bukannya kedudukannya Hazman label xylem ni betul. Okay, xylem betul, phloem betul. Phloem tak wajib, tak apa. Spongy mesophyll betul. Lower epidermis pun betul. Cuticle tu tergantung, tak apa. Cuticle tu kita tak perlu label. Airspace betul. Okay, airspace betul. Cuticle tu is a layer on epidermis. So we assume it is part of epidermis. Jarang sekali kita labelkan cuticle lah. Okay, so cuba check kamu punya jawapan. Okay ya, yang saya perasan most of you silap sikit dekat xylem dengan phloem tu. The rest okay, tak ada masalah. Okay, xylem dengan phloem tu saja yang kena ubah sikit lah. Okay, kita tengok jawapan bahasa Melayu ada tak. Okay, jawapan bahasa Melayu. Jawapan bahasa Melayu ni kedudukan Emil ni kedudukan xylem dengan phloem je silap kan. Atas sikit ya, kat atas sikit. Okay, good. Okay, sekarang kita upkan lagi. Kita pergi ke aras aplikasi yang lebih tinggi, iaitu kita buat pula untuk monocot. Boleh identify tak?
untuk monocot. Cuba identify, identify epidermis atas, epidermis bawah, xylem, epidermis atas, epidermis bawah, xylem, mesofil dengan flowem. Okay, flowem boleh. Okay, sekali lagi ya. Identify epidermis atas, epidermis bawah, xylem, phloem, mesofil. Sebab mesofil dia ada satu jenis saja. Okay. Identify epidermis atas, epidermis bawah, xylem, phloem, mesofil. Okay, dah makin cekap nampaknya ya. Bagus, saya suka strategi kamu tu, iaitu garis dulu, label dengan teks kemudian. Pandai. Itulah nama dia, smart learning. Ada orang dia identify ni ya. Dia identify gut cells ya, pandainya. Memang mata helang. Bagus. Dia kenal gut cell, pandainya. Hebat. Bagus tu, dia kenal gut cell. Dia buat garis kat situ tapi dia tak label lagi lah. Tapi I know lah he is actually identifying gut cells. Bagus. Okay. Most of you dah lukis, bagus. Okay ya, saya nak highlight kat sini dalam Google Meet, saya nak cuba highlightkan kat sini. Saya tak minta, jadi sebab saya perasan ada yang dah start saya perasan ada dua orang dia dah start garis pada gut cell tu. Lepas tu dia tiba-tiba dia padam, macam dia dah kenal dah gut cell tu tapi tiba-tiba dia ni pula tak yakin ke apa. Okay, so saya nak highlightkan dekat sini kewujud macam mana dekat mana kedudukan gut cells. Okay, ni gut cells. And then kedudukan gut cells, apa nak pergi ni pula. Okay, kedudukan gut cells dan juga stoma. Okay, so ada a few gut cell dengan stoma kat sini. Ada 1, ada 2,
Ada 3, ada 4, ada 5. We can see 5 different gut cells, pairs of gut cells and stoma here. Okay, mari kita semak. Okay. So, okay, ada beberapa kat sini. Kita cari bahasa Melayu punya. Okay, mari kita cari bahasa Melayu punya sekejap. Alright. Okay. Rajah yang saya pamerkan dalam Google Meet sekarang, okay ya. Sila perhatikan, saya setuju dengan label epidermis atas, epidermis bawah. Cumanya tempat garis kamu letak tu sebenarnya itu adalah sel pengawal. Tapi in your defense, sel pengawal adalah modification daripada epidermis bawah. So you are not entirely wrong lah. Okay. Okay, ini adalah lukisan daripada Azim. Okay. Azim boleh terus write kamu punya label epidermis atas, epidermis bawah. Saya setuju xylem dengan phloem, and the whole thing is berkas vaskular. Okay. Mesofil kat mana? Semua yang hijau kat dalam ni adalah mesofil. Semua yang hijau, dia warna hijau sebab dalam tu ada chloroplast kan. Semua yang hijau kat dalam tu adalah mesofil. Itu mesofil. Cuma untuk tumbuhan monocot, dia tidak semuanya adalah spongy mesofil. Dia tak ada palisad mesofil. Okay. Sebab itu di label dalam rujukan yang saya bagi itu, dia label mesofil saja. Okay. So the whole thing here, the green cells, the green tissues inside here is mesofil. Okay. Ya, tambahkan dalam kamu punya labeling. Alright. Tambahkan. This one is mesofil. Okay, this one is mesofil. Alright. Ni kita tengok yang bahasa Inggeris punya pula. Okay, ini jawapan Adam. Okay, upper epidermis saya setuju, lower epidermis saya setuju, berikan right, mesofil saya setuju. Critical tak payah label dulu. Okay. Okay, I can see because the diagram above label, tak apa, no worries. Xylem betul, phloem betul, vascular bundle pun betul, no worries, betul, tak ada masalah. Okay, dia label terus gut cells kat situ. Stoma tu Adam kena ke bawahkan sikit garis tu baru betul. Sebab yang kamu yang garis tu kena tu I would argue you are labeling air space. Okay. Garis tu terlebih sikit tapi tak apa, saya faham sebab device yang kita ada ni bukanlah device yang optimal. Okay, so kita dah tengok monocot dengan dicot punya diagram dan juga kita dah tengok monocot dengan dicot punya observation under microscope. So boleh tak pada slide yang ini daripada aktiviti labeling yang kita dah buat tadi, ada tak apakah perbezaan utama antara monocot dengan eudicot punya leaf? Okay, apakah perbezaan utama yang kita nampak antara daun monocot dan daun eudicot? Beri satu pun tak apa. Okay, rajah yang saya bagi ni atas tu ialah eudicot punya rajah, bawah tu ialah monocot punya rajah. Kod lah terlupa kan. Tapi daripada aktiviti tadi pastinya kamu boleh kenal pasti apa yang beza antara daun monocot dengan daun dicot, eudicot, sorry.
Okay, good. Antara idea yang diketengahkan ialah kalau kat monocot tu bekas vaskular atau bundle sheath atau vaskular bundle ada banyak. Betul, saya setuju. Kalau kita tengok kat Rajah tu memang dekat monocot ada banyak vaskular bundle. Vascular sheath pun betul tak ada masalah. Lepas tu dekat monocot kurang ruang udara. Okey. Lebih konkret tu maksud dia apa ya? Lebih konkret tu apa maksud dia? Okey, so bandingkan dari segi bilangan vaskular bundle, bandingkan dari segi ruang udara. Okey, eudicot lagi banyak ruang udara, I see. Okey. In terms of mesofil, cuba bandingkan in terms of mesofil pula. Ruang udara tu dah dekat dah tu. Memang tengah cerita pasal mesofil lah tu. Apa beza dia? Dekat Google Meet sekarang saya tunjuk jawapan semua orang Okay. So dari segi mesofil apa beza dia? Kalau kita buat amali ni, soalan dia ialah between the monocot and which one has larger air spaces? Okay. So, okay, good. So most of you have answered the experiment activities question sebenarnya. Bagus. Okay, kamu dah bezakan dari segi bilangan vascular bundle, kamu juga bezakan dari segi air spaces. So kalau kita nak banding, yes, eudicot air space dia lagi banyak berbanding monocot. This is because the mesofil in monocot is only one type and it is almost like a hybrid between palisade and spongy mesofil kan? Sebab dia macam ada yang bentuk rectangle macam mesofil, macam palisade, ada yang bentuk bulat macam spongy. Okay, alright. Okay, sekejap ya. Kita tengok individual answer sekejap. Alright. Okay, let me see your individual answer. Okay, more amount of mesofil, stoma is on lower and upper. Oh, nampak macam ada. Good. Very good. That is a very good observation, Holish. Holish kata stoma tu kita boleh nampak dekat upper dengan lower epidermis. Betul tu, saya setuju. Okay, bagus. Good observation. Okay, Adam pun pembandingan yang sangat baik. Bagus, pembandingan seperti yang kita telah bincangkan tadi. Ini Adam. Okay, and then this one, okay, try again, no worries, try again. Boleh update terus kepada jawapan yang kita dah bincang. Okay, and then alright, okay. So this one contains one cotyledon, contains two cotyledon, which is true betul, saya setuju, memang karakteristik antara monocot dengan eudicot, tetapi soalan ni suruh bandingkan daun, bukan bandingkan seeds. So bila bandingkan daun, kena buat perbandingan berdasarkan raja. Okay, berdasarkan raja atau berdasarkan konteks yang diberikan. So konteks yang diberikan menunjukkan daun, bukannya seeds, sebab bilangan cotyledon ni ialah pada seeds. Okay, saya bagi feedback ya. Alright, your feedback. Alright, so basically kita dah kenal perbezaan monocot dengan eudicot punya daun. Sekarang ni tujuan
kita buat amal ini ialah supaya kita boleh kenal, walaupun kita tahu struktur-struktur dalam internal structure, kita tahu internal structure of a leaf, tapi rupa-rupanya dekat monocot dengan dicot, the arrangement of the internal structure is a bit different. But even though it is a bit different, you can still identify it, which is very good. Congratulations, bagus. Okay, sekarang ni kita dah kenal struktur stomata. Kita dah jawab soalan 1 dalam persoalan hari ni. Kita nak jawab soalan 2 pula, iaitu organ utama pertukaran gas. So, fungsi daun sebagai organ utama pertukaran gas. Rajah yang saya berikan ni ialah rajah elektron micrograph yang diambil oleh tim MIT. Jadi mereka buat kajian. Rajah ni, gambar ni, video ni, GIF ni dikeluarkan sebab kajian dia ialah rupa-rupanya mereka mendapati gut cells dia ada sensor untuk mengesan musim kemarau. Okay, tapi dia masih lagi, kajian tu tak habis lagi lah. So rajah ni ialah elektron observation menggunakan mikroskop elektron, lepas tu dia ambil video. Okay, so pertukaran gas berlaku di stoma. Stoma tu adalah liang, dan untuk dalam konteks sekarang ni, apa perbincangan mengenai stoma lepas ni, kita akan bincang dari konteks eudicot. Okay? Kita bukan bincang dari segi monokot, sebab monokot punya sel pengawal lain, kedudukan stoma dia pun lain kan. So kita tak ambil kira monokot punya, kita ambil kira eudicot saja. So sebab itulah dekat sini dia bagi karakteristik stoma ialah terletak di epidermis bawah dan dikawal oleh sepasang sel pengawal. Beza sel pengawal monokot dengan eudicot ialah Sekejap. Okay, sorry for the distraction. Sekejap. So kalau kita bincang pasal monokot punya sel pengawal, dia punya sel pengawal bukan kidney shape macam ni, bentuk dia macam dumbbell. So masa kamu sekolah menengah, O level, kita belajar satu jenis sel pengawal saja. Bila kamu pergi ke A level nanti atau pre-U nanti, kamu akan belajar sel pengawal lagi satu ya. So sel pengawal ni warna hijau sebab dia ada chloroplast. And the presence of chloroplast is important for them to carry out photosynthesis, and because they can carry out photosynthesis lah, they can conduct opening and closing of stomata, which we will discuss next. So dalam GIF ni saya nak tunjukkan the mechanism of stomata opening and closing. Cuba perhatikan kesan water content atau kepekatan air terhadap sel pengawal dan bukaan stoma. Makin besar kandungan air, makin besar bukaan stoma. Sila perhatikan kat situ. So kita dah belajar sebelum ni dalam osmosis, bila sel tumbuhan mempunyai banyak air, sel tumbuhan tu kita panggil dalam keadaan terjid atau segah. So bila sel pengawal terjid, liang stoma buka. Bila sel pengawal flaccid, flaccid lah dalam bahasa Melayu, sel pengawal flaccid, liang stoma tutup. Okay, terjid buka, flaccid tutup. Alright, so what is the mechanism? Okay, this is the mechanism. So first of all, surrounding cell tu ialah sel epidermis bawah.
dan sel epidermis bawah ni mengapit, dia apit sel pengawal. So first step ialah K plus ions, ion potasium masuk ke dalam sel pengawal. Lepas ni saya akan bagi penerangan yang sama tapi dalam bahasa Inggeris ya. Sebab ayat dia panjang sangat, so saya tak nak letak dalam satu slide yang sama. So saya ulang balik. Okay, untuk mekanisme pembukaan, mula-mula ion K plus masuk ke dalam sel pengawal. I would argue the use of the verb meresap masuk dalam keadaan ni, tapi tak apa sebab buku teks kata masuk, so kita accept lah. Okay, so pada masa yang sama, pada waktu siang, sel pengawal ada kloroplas kan, jadi sel pengawal boleh mula menjalankan fotosintesis. Disebabkan kehadiran ion K plus dan juga disebabkan oleh penghasilan sukrosa oleh sel pengawal tu sendiri, jadi ada banyak bahan terlarut kat situ. Ada ion K plus, ada banyak sukrosa. Jadi keupayaan larutan sel pengawal meningkat, atau keupayaan larutan sel ni juga dikenali sebagai osmotic pressure, tekanan osmotik. Tekanan osmosis dalam larutan sel meningkat, larutan sel pengawal meningkat. Nombor satu. Nombor dua, kesan kedua ialah oleh itu water potential atau keupayaan air sel pengawal menurun. Okay, water potential atau keupayaan air sel pengawal ni adalah pengukuran berapa banyak air dalam sel. Kalau dalam sel pengawal tu ada banyak air, jadi keupayaan air atau water potential dia rendah. Kalau sel pengawal tu ada sikit air, jadi terbalik pula, Allahuakbar, sorry. So saya ulang balik ya. Apabila sel pengawal mempunyai banyak air, keupayaan air atau water potential dia adalah tinggi. Okay. Apabila sel pengawal tu ada sikit je air berbanding dengan solut atau pelarut, water potential sel pengawal adalah rendah. Okay. Banyak air, tinggi water potential. Sikit air, rendah water potential atau keupayaan air. Oleh sebab itu, sel-sel di sekeliling sel pengawal ni, sel-sel epidermis di sekeliling sel pengawal ni, kalau kita nak compare, water potential atau keupayaan air sel-sel epidermis sekeliling tu lagi tinggi berbanding dengan sel pengawal. Disebabkan ada perbezaan water potential ni lah, air daripada sel-sel epidermis di keliling sel pengawal meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kesan dia ada banyak air dalam sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar. Kesan dia stoma terbuka. Saya ulang balik dari awal ya. K plus masuk ke dalam sel pengawal. Pada masa yang sama, sel pengawal boleh buat fotosintesis menghasilkan sukrosa. Gabungan solut atau bahan zat terlarut K plus dan juga sukrosa menyebabkan keupayaan larutan sel pengawal meningkat. Dan keupayaan air sel pengawal menurun. Jadi bila dibandingkan dengan sel-sel epidermis yang berada di keliling sel pengawal, keupayaan air sel-sel epidermis keliling sel pengawal tu lagi tinggi berbanding sel pengawal. Oleh sebab itu, molekul air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kesan dia, ada banyak air dalam sel pengawal menjadi segar, melengkung keluar, menyebabkan stoma terbuka. Okey, ini explanation dalam bahasa Melayu. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada juga. Okey, bagus.
Okay, saya repeat kembali explanation yang sama tapi dalam bahasa Inggeris pula ya. Okay, sebab it requires specific terms. So, potassium ion enters the gut cells and at the same time, when there is light, gut cells will start to conduct photosynthesis to produce a lot of sucrose. The combination of K plus concentration and sucrose concentration increases solute potential. Because there are a lot of solute and less water inside the gut cells, water potential decreases in gut cells. When we compare water potential in surrounding epidermal cells to gut cells, we can see that the surrounding epidermal tissue or cells have higher water potential compared to gut cell. Therefore, water molecules from the epidermis will diffuse into the gut cells via osmosis. Therefore, a lot of water is now already inside the gut cells. Gut cells become turgid and it will curve outwards. Because of this, stomata start to open. Okay, untuk explanation dalam bahasa Inggeris, ada apa-apa soalan tak? Okay. Sekarang ni, yang saya cerita ni ialah mekanisme pembukaan. Mari kita sama-sama cuba buat untuk mekanisme penutupan. Okay, rajah ni ialah untuk closing mechanism. Can you do it? So K plus is already outside. Saya nak tunjuk kat sini K plus is already outside. Okay. We start with K plus pergi mana, boleh buat fotosintesis atau tidak, jadi sucrose jadi apa. Alright.
Oh bagus. Semua aim. Yelah last kali stoma closes kan, stoma tutup pandai. Okay. Most of you dah sampai ke apa tu nama? Dah sampai ke peta yang terakhir. Saya tengok satu-satu. Okay ya, saya tengok satu persatu. Okay. The first one yang saya tunjuk kat sini, okay ya, berikan diri kamu right untuk ni ya, untuk okay ya. Okay, the first one ya. Okay, ini jawapan Azim. Okay, jawapan Azim ni saya setuju untuk semua description, cuma nak minta tambah baik pada peta yang pertama. Selain daripada ion kalium, ceritakan juga mengenai sukrosa. Okay, ceritakan juga mengenai sukrosa. Apa jadi pada sukrosa? Okay, apa jadi pada sukrosa? Kena cerita kat situ. Fotosintesis tak berlaku kan, jadi keperkatan sukrosa jadi rendah. Okay, the first yang lain tu, step-step lain tu okay, tak ada masalah. Memang menepati lah. Okay, so kena tambah tak ada fotosintesis, tak ada sukrosa. Okay, sama juga. Okay, the second one is from Holish. Okay, so sucrose decreases tu you put it in the first the first one. Okay, so no photosynthesis, so sucrose decreases, sucrose concentration decreases. Jadi dekat peta kelabu tu Holish kena tambah solute potential lah. Okay, yang lain tak ada masalah, bagus. Okay, Holish kena tambah tu je, solute potential. Okay, the third one is from Hazman. So Hazman, saya faham, mungkin sebab dekat note saya tu saya buat benda tu macam ada palang, kena pilih salah satu ya. So you still, Hazman pun sama, you still need to include no photosynthesis, so sucrose concentration decreases. No photosynthesis, sucrose concentration decreases. Okay, yang lain, step lain betul, tak ada masalah. Okay, good Hazman. Holish pun very good tadi, Azim pun very good. Okay, the third one is from Adam. Adam pun sama, tolong tambahkan no photosynthesis, less sucrose produced. Okay, no photosynthesis, less sucrose produced. Okay, Emil belum ya, Emil Arif belum ya. Kenapa ya? Ni ya, ada masalah connection ya. Okay, so this one is for English version. I put it in the Telegram group in case. Okay, this one is PM punya version. Okay, so kita ambil jawapan dari Holish dengan Azim ni. Saya letakkan dalam Telegram. Nanti bila kamu dapat nota padat nanti, kalau nak lengkapkan kamu punya nota, kita dah ada panduan. Alright, so it's already 11:26. So for the second part of our class, we have discussed about, kita dah bincangkan mengenai stoma dan peranannya, apakah proses yang dijalankan oleh sepengawal supaya stoma tu boleh dikawal atur, boleh buka atau boleh tutup. So as
we are at the end of our class. Jika ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya, dan sekiranya ada apa-apa part yang kamu nak minta saya ulang atau confused, tulis dekat what was hard. Okay. Kemudian cara lukis tu saya akan lukis atas kertas properly untuk tunjukkan step by step lagi sekali macam mana nak lukis. Sebab memang kemahiran melukis dan melabel cross section daun tu adalah sesuatu yang kita memang perlulah, memang kita akan measure lah. Okay. So saya minta maaf hari ni memang banyak sungguh aktiviti atau penilaian formatif yang saya buat, sebab memang bila kamu dah masuk form 5, almost every part tu sudah ada soalan level SPM yang saya boleh tanya, yang kita boleh start cuba jawab. Okay, so antara soalan SPM yang berkaitan dengan topik yang kita discuss tu ialah drawing cross section of the leaf lah. Okay. Okay, alright. Kalau ada part yang perlu repeat, letak dekat what was hard Okay. Okay, we have 2 more minutes. Siapa lagi belum buat reflection? Azim, Ilhan, Arif, what do you think of today's class? No comment. No comment. Alright. So, alright. Okay. So, it's already 11:28. Saya akan tunggu hingga 11:30 if you don't have any question. Thank you so much. Oh, Alif kata tak buat. Sorry Alif, saya baru perasan Alif tulis dekat Google Meet. Okay, no worries. Tak apa. Sekiranya Alif nak minta saya lihat kembali cara Alif lukis atas kertas, upload dekat Telegram, nanti saya tanda. Okay, sama juga dengan yang lain-lain kalau tadi tak, macam yelah lukis pun alat kita tak berapa sesuai kan. Lukis, upload dekat Telegram, saya tanda. Okay ke tak? Okay, so that is all for today. Thank you so much for coming to class today. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Is it go? Sama-sama. Thank you.